Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Paris, Republik Perancis bagi keberangkatan rasmi ke negara berkenaan pada 13 hingga 14 Oktober 2023. Berangkat mengiringi Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Penasihat Khas Kebah Dulia Maha Mulia, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemangku pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1445 Hijrah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Majlis berlangsung di Royal Baksha, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua dan ahli-ahli jawatan kuasa kerja majlis. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dr. Dayang Hajah Siti Wardah binti Meja Besara Haji Abdul Rahman, Naib Juara Majlis Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi. Tema Perhimpunan Khas Wanita, Sunnah Dihayati Hidup Diberkati, disentuh dalam sembah alu-aluan Dr. Dayang Hajah Nurwati binti Haji Abu Bakar, pemangku penolong Rais Kupu SB. Dengan mencontohi dan mengikuti cara kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapat keberkatan dan kejayaan di dunia, malah akan beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam
di akhirat dan seterusnya dianugerahkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan segala kenikmatan. Persembahan dikir marhaban menyerikan lagi majlis. Dr. Dayang Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA, dalam ceramah khas antara lain menyatakan isu-isu sosial yang berlaku antaranya keruntuhan rumah tangga berpunca kerana kurang menghayati dan mengamalkan kepribadian Rasulullah. Sepanjang kehidupan baginda selama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, Rasulullah SAW sentiasa hidup dalam keadaan sentiasa peka dan prihatin terhadap umatnya. Baginda membimbing para sahabat dan masyarakat Islam. Budaya tegur-menegur menjadi amalan, budaya dakwah menjadi rutin seharian, sehinggalah masyarakat Islam pertama yang dibina di Madinah mencerminkan kesatuan dan kekuatan masyarakat Islam. Selawat Nuril Anwar dibawakan secara beramai-ramai. Doa selamat dibacakan oleh Dayang Nuraini Yanti binti Haji Hussein, Pegawai Ugama Kanan, Jabatan Halih wal Masjid. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan membawa keberkatan dalam hidup serta meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi natijah hidup yang bahagia. Bagi memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyat dan negara Palestin diberi perlindungan dan keselamatan, umat Islam di negara ini bersama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat, membaca surah Yasin dan doa khas di Jami Asri Hasan Bolkiah, Kampung Kiarong lewat petang kemarin. Antara yang hadir, menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri. Pengisian acara sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat bagi memohon perlindungan dan keselamatan untuk rakyat dan negara Palestin. Bacaan surah Yasin dan doa khas. Acara dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sembahyang sunat hajat membaca surah Yasin dan doa khas juga diadakan serentak di masjid surau dan balai ibadat seluruh negara. Di daerah Temburong, acara diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbagar. Antara yang hadir, Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Di daerah Belaid, acara diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belaid. Antara yang hadir, Awang Haji Amirul Hafiz Zain bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belaid. Bagi daerah Tutong, acara diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan majlis perasmian Arca ASEAN iaitu laluan ASEAN dan pelancaran projek ASEAN Walk
Majlis diadakan di Taman Persiaran Damuan, Bandar Seri Begawan. Projek Taman Arca ASEAN merupakan sebuah projek di bawah Jawatan Kuasa Kecil Kebudayaan ASEAN COCI Brunei Darussalam dan projek ASEAN Walk adalah antara komuniti sosiobudaya ASEAN ASCC deliverables semasa negara Brunei Darussalam mempengerusi ASEAN pada tahun 2021. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir duta-duta besar dan pesuruhjaya tinggi negara-negara ASEAN dan Timur Leste di negara Brunei Darussalam. Projek ASEAN Walk dilambangkan dengan sesi berjalan kaki menyusuri di sepanjang Taman Arca atau laluan ASEAN. Projek diterajui oleh para belia yang bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai ASEAN dan menggalakkan semangat sukarelawan dalam kalangan masyarakat. Tugas pasukan polis diraja Brunei semakin mencabar dengan adanya perubahan tren jenayah yang mengikut peredaran masa dan perkembangan teknologi yang pesat. Justru para pegawai inspektor percubaan dan pelatih konstabel lelaki perlu sentiasa rajin menimba ilmu pengetahuan untuk menangani ancaman-ancaman jenayah terkini termasuk jenayah rentas sempadan dan siber. Perkara tersebut ditekankan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang pada Majlis Perbarisan Tamat Latihan bagi Pegawai Kader Inspektor Percubaan Skuad 1 2023 dan Pelatih Polis Konstabel Lelaki Skuad 1 2022. Datuk Seri Paduka Abang Haji Sofian bin Haji Sabtu juga mengingatkan para pegawai inspektor percubaan dan pelatih konstabel lelaki hendaklah sentiasa mengekalkan tahap disiplin yang tinggi supaya menjadi contoh dan layak digelar sebagai seorang pegawai serta anggota polis yang berwibawa dan berkredibiliti. Sehaluan dengan ini, pasukan polis Diraja Brunei telah memperkenalkan Kod Etika dan Kelakuan Pasukan Polis Diraja Brunei yang bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada semua warga pasukan mengenai piawaian etika dan tingkah laku profesional yang mesti dipatuhi semasa bertugas serta tindakan-tindakan yang boleh diambil jika tidak dipatuhi. Pada majlis ini, Pegawai Kadet Muhammad Hamizan bin Haji Muhammad Din menerima anugerah terbaik bagi Pegawai Kadet Inspektor Percubaan. Muhammad Nur Wafiq bin Haji Jasmin menerima pelatih terbaik keseluruhan dan akademik, sementara penerima pelatih terbaik dalam latihan luar, Muhammad Asril bin Asli. 20 pegawai inspektor percubaan dan 99 pelatih konstabel lelaki menamatkan latihan asas kepolisian selama 9 bulan. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei meraihkan ulang tahun ke-10 pengendalian Boeing 787 Dreamliner-nya. Sehubungan itu, petang kemarin diadakan satu majlis di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke negara ini, dan Puan Yang Terutama Karen McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini. Juga hadir Awang Haji Badarudin bin Haji Bagol, Pemangku Ketua Pegawai Operasi. Kumpulan UBDA dari Universiti Brunei Darussalam UBD muncul juara peringkat akhir Pesta Pantun antara institusi pengajian tinggi negara Brunei Darussalam. Pertandingan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Naib juara disandang oleh kumpulan Unisa B dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Sementara itu, Dayang Anis Eliana binti Anwar diumumkan sebagai pemantun terbaik. Penyampaian hadir disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, dan Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan.
Pesta Pantun Kelolaan UNISA dan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei kali ini antara lain bertujuan menonjolkan bakat-bakat terpendam mahasiswa dan mahasiswi agar dapat dikembangkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Lebih 21,000 pelanggan telah mendaftar sejak aplikasi Mudah Alih Olive dilancarkan pada bulan Julai lalu. BIBD At-Tamil berhad melancarkan Expo Inovasi Digital Olive pertamanya di Damul Gadong. Expo dirasmikan oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Berlangsung sehingga 15 Oktober ini, Expo turut menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pelanggan. Politeknik Brunei mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-9 tahun ini. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Abang Haji Muhammad Hanafi bin Pihin Orang Kaya di Gadong Seri Diraja Dato' Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman, Presiden Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja selaku Ahli Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. 684 daripada 768 bakal graduan menyertai majlis ini. Dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang untuk siasatan lanjut kerana kesalahan di bawah Akta Imigresen. Operasi di sebuah rumah Mukim Gadong A, seorang lelaki warga negara asing dipercayai melakukan kesalahan di bawah Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa. Manakala seorang perempuan warga negara asing ditahan semasa operasi sakat di sebuah gerai makan Mukim Brakas A, tertuduh telah pun dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan denda RM500 bagi gantian sebatan atas kesalahan tinggal lebih masa. Kegagalan membayar denda akan ditambah 1 bulan penjara, hukuman berkuat kuasa pada 11 Oktober 2023. Beralih ke sukan Tutong Half Marathon 2023 yang bermula dari Taman Riadah Bukit Kinyam, Kampung Bukit Udal Tutong ke Dewan Serbaguna Kampung Bukit Daerah Tutong akan diadakan Ahad ini. Sehubungan itu diadakan sidang media bagi acara tersebut di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Menurut Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku Pegawai Daerah Tutong, lebih 200 peserta dari dalam dan luar negara akan menyertai. Acara dianjurkan oleh Tutong Runners dan Limin Cardio Fitness dengan kerjasama Syahni Event Management dan disokong oleh Majlis Perundingan Mukim Ukong, Majlis Perundingan Kampung Penapar dan Kampung Bukit Udal serta Majlis Perundingan Kampung Bukit dan Kampung Long Mayan. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam memulakan kempen kelayakan Piala Dunia 2026 bagi Persatuan Bola Sepak Asia AFC bertemu Indonesia malam tadi. Dalam pelawanan di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta itu, skuad kebangsaan tewas 0-6 kepada Indonesia.